Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, kita berjumpa lagi pada minggu ini. Okey, minggu terakhir sebelum kita cuti satu minggu. Okey. Macam dengar macam best kan, padahal kamu dah bercuti lama dah kat rumah. Ada yang setengah tu terus tidur, tak masuk kelas. Okey, tolong kejutkan kawan-kawan kamu semua. Kita dah tak lama dah. Ya. Okey, kita masih di bab 5, matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Okey, kita masuk 5.2.2. Okey, mana kita sambung pada yang minggu lepas kan. Okey, tajuk kali ni adalah kelebihan dan kekurangan kad kredit. Okey, saya percaya semua dah tahu apa itu kad kredit. Okey. Okey, tengok standard pembelajaran dulu hari ni. Okey, standard pembelajaran hari ni adalah mengkaji dan menghuraikan kelebihan dan kekurangan kad kredit dan penggunaan secara bijaksana. Okey, kenapa bab ini diwujudkan? Okey, sebenarnya baru-baru ni Menteri Kewangan Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz kan, yang sebelum ni dia mengatakan 47% belia Malaysia mempunyai hutang kad kredit yang tinggi berdasarkan data perangkaan bank negara. Okey, dia antaranya adalah kebanyakannya adalah 20 ke 30 tahun. Inilah kamu ni. Nanti kamu dah habis kamu SPM, aku punya MPARK, SBM dan kamu akan bekerja. Mulalah. Mulalah kamu akan berkecimpung lah dalam ni. So ramailah akan ejen-ejen yang akan nak suruh kamu sign in dia punya kad kredit dia. Okey, jadi nak pakai kad kredit ni ada baik dan ada buruknya. Dia bergantung kepada penggunaan kita. Okey, tengok dulu. Apakah kelebihan dia? So kelebihan dia menjadi sumber kewangan sementara semasa kecemasan. Contohnya wang yang tidak dibawa tidak mencukupi untuk pembayaran. Okey, contohnya katakan kamu ni nak pergi beli barang tapi standard lah kalau time gaji tu kadang-kadang kita nak beratur panjang kan dekat ATM machine tu. Jadi kadang-kadang kita malas nak ni, kita terus pergi beli. Sekali duit tak cukup, so kita boleh pakailah kad kredit. Walaupun sebenarnya sekarang ni dah kita dah boleh pakai debit card kan. ATM tu jadikan sebagai debit card. Okey, diulangi semasa kecemasan sahaja baru digunakan lah. Tu dah dia benar. Ini kita tak cemas pun kita pakai juga. Main pakai swipe dah banyak. Okey, yang kedua, membolehkan pengguna membuat pembayaran tanpa membawa wang tunai. Okey, contoh macam sekarang kan. Okey, musim COVID-19 ni. Jadi kita kalau boleh kita nak cashless kan. Kita digalakkan untuk menggunakan cashless lah. Sebab itulah kalau kamu nanti kamu mungkin kamu tak ada yang ada kad bank kan, boleh jadikan debit card. Okay, di antara kita dah banyak kan, ada e-wallet pun kita boleh guna lah. Itu sebagai salah satu langkah lah untuk COVID-19 ni. Kini dah selingan sajalah. Okey, jadi kita tak mau ada kontak dengan menggunakan duit tu kan. Kita ambil duit orang, kita tak tahu duit dia daripada mana. Mungkin ada kontak dengan pesakit kan. Jadi lebih baik kita menggunakan cashless ataupun pembayaran tanpa wang tunai. Okey, seterusnya, pengguna boleh menikmati sistem ganjaran dalam bentuk ribat, tunai atau penembusan mata. Okey, ini pun adalah satu kelebihannya. Okey, di mana bank-bank ni nak tarik dia punya pengguna, jadi dia letakkan sistem ganjaran. So berapa yang kamu pakai, berapa yang kamu dah guna, dia ada point-point dia. So point tu kamu boleh tukar sebagai rebate tunai, dan juga boleh tukar dalam bentuk bentuk
mungkin bentuk benda lah, merchandise kan, sesuatu tu. So kita buat penembusan mata. Okey, kaedah pembayaran yang mudah dan cekap kan, dia just swipe saja. Sebab tu ya, kita tak sedar tahu-tahu melambung. Dan juga memudahkan pengguna untuk membeli barang atau perkhidmatan dalam talian. Okey, sekarang ni Shopee, Lazada lah, macam-macam lagi tu kan. Kan kita mudah kan, kita pakai kad kredit, masukkan nombor dan tag dan kita dah terus boleh beli kan. Sekarang ni runner-runner pun tak boleh nak duduk diam kan, tiap hari hantar barang. Betul. Okey, tengok apa kekurangan dia pula. Setelah kita tengok apa kelebihan dia, nampak macam baik-baik saja. Tengok kekurangan dia. Yang pertama, pengguna mungkin akan berbelanja lebih daripada kemampuan. Macam saya kata tadi lah, kita mudahkan swipe, kita masuk ataupun dekat kita masukkan apa, nombor dan dia tag saja, dah kita boleh beli barang. Kita tak nampak, masalahnya sekarang kita tak nampak duit tu berapa yang kita dah guna kan. Ada setengah tu kita tak buat pun kira-kira dia. Okey, penggunaan terhad di kedai yang menerima pembayaran melalui kad kredit sahaja. Okey, contoh kalau macam dekat kedai-kedai biasa tu kadang-kadang ada yang setengah tu tidak boleh pakai kad kredit ya, dia tak ada dia punya mesin tu, mesin kad kredit tu, jadi tak boleh gunalah. Dan okey, pengguna akan dibebankan dengan cas periuran tahunan, cas bayaran lewat dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan harga RM1, RM2 ni boleh jadi banyak lah kalau kita dibiarkan, terutama bila kita lambat bayar. Dia ada charge dia yang memang akan menunjukkan dia melambung tinggi lah. Okey, mari kita tengok apakah syarat kelayakan untuk memperoleh kad kredit. Okay, kamu dah boleh tengok lah siapa yang rasa dia dah bersedia untuk kad kredit ni. Tapi berhati-hatilah kan. Okey, secara amnya di Malaysia permohonan kad kredit tertakluk kepada individu yang memenuhi syarat-syarat yang berikut. Ini secara am lah. Dia mungkin akan berubah untuk beberapa bank. Okey, berumur sekurang-kurangnya 21 tahun ke atas. Okey, kamu belum lagi. Tunggu lagi 4 tahun, mungkin 3 atau 4 tahun. Mempunyai pendapatan minimum RM24,000 setahun. Bermaksud kamu akan ada gaji atau pendapatan minimum kamu 2,000 sebulan kan. 24 bahagi 12 sudah dapatlah 2,000 sebulan. Okey, perlu mempunyai penyata gaji dan dokumen sokongan. Okey, itu adalah dia punya syarat kelayakan dia. Dia mungkin akan berbeza dengan bank-bank yang lain. Mungkin ada berbeza lah, tapi kebanyakannya macam inilah dia punya syarat kelayakan. Okey, macam saya kata tadi tu, analisis juga mengatakan hampir separuh ataupun lebih, dikatakan 47% kalau saya tak silap, orang yang muflis tu disebabkan kad kredit. Jadi kita kena berwaspada apabila menggunakan kad kredit. So apa tanggungjawab kita? Okey, pengguna kad kredit perlu mematuhi tanggungjawab sebagai seorang pengguna kad kredit. Antaranya adalah seperti berikut: buat pembayaran dalam tempoh yang ditetapkan. Selalunya dia akan bagi tempoh selama 20 hari kan, so bayar pada masa yang ditetapkan. Okey, simpan kad kredit di tempat yang selamat. Simpanlah, sebab benda tu just kadang-kadang dia nak pula sekarang kita boleh wave saja kan. Dapat dekat orang kad kredit tu, dia pergi tu, dia hanya wave scan saja dekat mesin tu, terus boleh pakai. Okey, segera membuat laporan sekiranya berlaku kehilangan atau kecurian kad kredit kepada pengeluar kad kredit. Terus rasa hilang ya, terus call, sebab sebelum itulah nanti
orang yang jumpa ataupun yang ambil kita punya kad kredit tu akan gunalah untuk beli barang-barang yang mahal kan. Okey, rahsiakan maklumat kad kredit atau nombor PIN keselamatan kad kredit. Okey, itu kena simpan untuk kita saja kan. Jangan bagilah dia punya PIN number dan juga kalau ada tag kan, ada 3 digit yang yang belakang tu pun kita kena, itu penting kena simpan untuk kita. Semak urus niaga penyerta kad kredit yang diterima pada setiap bulan. Okey, tengok dulu dia punya penyata dia kan, mungkin ada kesilapan, kita tak tahu. Mungkin daripada pihak yang kita kedai tu kan, kadang mungkin dia tersalah masuk ke, buat 2 kali ke, dia buat 2 kali, yang mungkin yang pertama tu kononnya tak menjadi, dibuat kali kedua dah double kamu kena bayar. Okey, membuat bayaran yuran tahunan atau cas yang dikenakan oleh pengeluar kad kredit atas perkhidmatan kad kredit yang ditawarkan. Okey, ni kena bayar lah. Kalau tak bayar dia so bulan next month atau bulan seterusnya tu akan dia akan lagi lah bagi cas lagi. Jadi itu yang akan jadi bertambah. Okey, yang tadi ada sistem ganjaran kan. Okey, ni setiap perbelanjaan yang dibuat menggunakan kad kredit melayakkan pengguna untuk mengumpul mata ganjaran. Okey, satu mata ganjaran akan diperoleh bagi nilai ringgit yang dibelanjakan. Ini pun macam saya kata tadi bergantung kepada bergantung kepada pengeluar kad kredit tu, bank tu. Penembusan mata ganjaran dalam bentuk hadiah, kupon tunai atau perkhidmatan tertentu perlu dibuat dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, dia akan bagilah ni. Mungkin dia punya mata ganjaran tu dia ada expired dia. So kalau selalu kena check dan kena gunalah, kalau tak rugilah. Kan? Dia ada mata ganjaran tu. Ini pun mengikut bank-bank dia lah. Kan? Okey, seterusnya aspek keselamatan. Untuk menjamin keselamatan kewangan, pengguna kad kredit telah diperkenalkan dengan beberapa ciri keselamatan bagi setiap transaksi kad kredit. Okey, macam sebab benda ni melibatkan wang kan. Jadi dia ada pengeluar kad kredit dah sediakan beberapa ciri keselamatan. Okey, contoh je, perkhidmatan pesanan ringkas SMS kepada pengguna untuk memaklumkan transaksi yang telah dilakukan. Jadi bila kita guna saja, tak kisahlah online dekat sebarang tempat kan ataupun dekat kedai, kita akan terima transaksi. So dia selalunya dia akan bagi tahu lah berapa-berapa yang dah digunakan melalui kad kredit tu, dan dia akan bagi tahu lah kalau ada, kalau katakan kita tak guna, so kita kena cepat-cepat bagi tahu kepada pihak pengeluar kad kredit tu. Okey, pengesahan kata laluan peribadi, nombor tag kan, untuk semua transaksi kad kredit. Okey, selalunya dia akan bagi dekat kita punya nombor lah, handphone dia akan masuk melalui message kita, SMS, nombor tag dia tu. Kalau tak ada nombor tag tu, so kamu tak boleh nak sambung lah dia punya transaksi tu. Okey, boleh ya. Okey, ni adalah di antara dia punya pengetahuan am lah tentang kad kredit, kelebihan dan kekurangan dia. Jadi kebanyakannya macam ni lah, dan mungkin akan berbeza daripada mungkin ada pada dia punya mata ganjaran ataupun syarat kelayakan tu, mungkin dia ada tambah-tambah sikit. Okey, sampai di sini dahulu PDPR kita pada kali ini. Saya harap kamu boleh faham, insyaAllah. Nanti kamu boleh tengok kamu punya workbook, live worksheet kamu. Okey, nanti kamu tengok saya dah sediakan jawab apa soalan. Nanti kamu tolong buat. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan boleh terus PM saya, terus
kontak saya ataupun mesej saya. Okey. Terakhir daripada saya, Allah tidak membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Okey, jadi contoh macam sekarang ni kan, ramai yang mak ayah yang hilang kerja lah apalah, tapi kamu jangan putus asa, insya-Allah teruskan belajar dan sikit lagi kita nak habis. InsyaAllah lepas ni kamu boleh sambung belajar atau mencari kerja yang sesuai lah dengan kelayakan kamu. Jadi itulah, jangan putus asa dan teruskan usaha. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.